Terima kasih saudara-saudari pengurusi majlis, William Ahli Parlimen Selayang, Bendahari Agung PKR, Saudara Chang Lee Kang, Ahli Parlimen Tanjung Malim, Naib Presiden PKR, Saudara Sani Adun Templar daripada Amanah, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Ta Chong Seng Hao. Saya tak sempat tukar baju. Hari ini hujan teruk, ada meeting, lepas tu meeting, sebab kita pilihan raya dah dekat, election sudah dekat. Kalau saya jadi PM sepatutnya pilihan raya tahun depan, sebab Najib sudah masuk penjara. UMNO bila Najib masuk penjara, dia sudah hilang akal. Lepas tu kalau kita tengok minggu lepas hari Sabtu, semua parti besar ada buat convention. UMNO ada buat dia punya perjumpaan, PKR ada buat, Perikatan Nasional ada buat. Kalau tengok UMNO dia punya perjumpaan, ada satu saja, dia menangis. Orang sekarang kalau semua uncle, semua yang kita sama-sama bisnes, saya buat bisnes, kita semua tahu ekonomi paling teruk sekarang. Hari ini 29, 1 hari bulan September, harga roti akan naik. Harga roti naik, kalau tanya Menteri UMNO, dia kata ini tak ada, no problem lah, bukan saya punya problem. Sebab harga roti naik sebab perang. Tapi orang yang buat bisnes tahu harga roti naik bukan sebab perang saja. Harga roti naik sebab mata wang kita jatuh. Memang ada perang dekat Ukraine dengan Rusia, tapi kita ada problem sebab kita tak ada gandum. Jadi bila kita tidak ada gandum, kita kena import gandum. Dulu kalau nak import gandum 1 tan, mungkin kalau you bayar $1,000, you bayar dulu berapa? RM4,300. Sekarang sebab ringgit sudah jatuh daripada 4.1, 4.2, sekarang 4.5, akhir tahun nanti jadi 4.7. Jadi kalau kita buat roti lah, kilang roti, orang biasa kilang roti, dulu nak beli 1 tan gandum kena bayar 4,300, 4,100 lah dulu, 4,200 macam itu. Sekarang you kena bayar 4,500 ringgit. Kos you sudah naik lebih kurang 800. Kalau you tak naikkan harga, you punya bisnes makin teruk. Mata wang jatuh, gaji kena naik sebab gaji sekarang paling kurang 1,500. Kalau tanya orang UMNO, pimpinan UMNO, MCA kah? Ada parti politik dalam Barisan Nasional sekarang PN. Ada UMNO, ada MCA, ada MIC. Kalau tanya dia kata harga barang naik sebab orang Cina. Orang Cina roti, orang Cina yang makan roti. Kalau harga barang naik, semua orang Cina punya problem. Sebab tu saya cakap dengan UMNO, you nak jadi kerajaan balik, you cakap dengan orang Cina, tolong sokong MCA sebab hanya dengan UMNO orang Cina boleh jadi kerajaan balik. Saya sebenarnya tak kisahlah siapa-siapa jadi kerajaan. Kita orang bisnes. Saya 3-4 tahun lepas saya memang tak campur politik. 100% bisnes. Hidup macam saudara sekali, pakai pun macam saudara sekali. Kalau kita orang biasa, kita kena run bisnes, kena bayar gaji, kena bayar kos. Saya sebenarnya tak kisah sangatlah parti mana.
Saya minta dua saja. Satu, you jangan curi duit. Sebab kita bayar cukai tiap-tiap tahun. Yang itu kena bayar, yang ini kena bayar. Cukai pendapatan kena bayar, SST kena bayar, semua ada cukai. Jadi, you sudah kutip cukai daripada kita, tolong belanja betul-betul. Satu saya minta. Yang kedua, orang macam kita, orang biasa, kita bukanlah campur politik sangat. Orang yang nak jadi kerajaan, dikasih orang siapa yang nak bertanding dekat Selayang lepas ni daripada MCA, kita minta satu saja. You sudah jadi menteri, you cerdik sikit lah, ada otak sikit. Sebab kalau you jadi menteri, you jaga kewangan, you jaga ekonomi, harga barang semua naik, mata wang jatuh. Bila orang tanya dengan you jawab, itu tak ada kena-mengena dengan saya, itu perang dekat Ukraine. Ada masalah, interest rate naik, you kata itu tak ada kena-mengena dengan saya, itu dekat New York. Sebab Washington sudah naikkan dia punya interest rate, kita pun kena naik interest rate lah. Sebab itu saya cakap dengan orang Amerika, orang MCA ke orang MIC, kalau you nak jadi kerajaan, you nak jadi menteri, tapi semua you tak tahu, lebih baik bagi kucing saya jadi menteri. You letak kucing jadi menteri pun sama juga lah. Tanya sama kucing, kenapa mata wang jatuh? Dia jawab, miau je lah, dia tak tahu. Tanya sama kucing, sebab apa interest dia naik? Kucing tidur lah. Apa beza kucing kita jadi menteri dengan menteri-menteri yang ada sekarang dekat? Apa jadi pun dia tak tahu. Ada satu beza saja. Kucing kita tak makan duit. Kucing kita tak payah bayar mahal-mahal. Menteri seorang-seorang kita bayar 100,000 lebih tiap-tiap bulan, dia tak boleh selesai masalah kita. Sebab itu saya cakap dengan kawan-kawan, saya dah lama tak bagi ceramah lah. Last kali saya jumpa orang, saya bagi ceramah sebelum pilihan raya 2018. Orang tanya saya, sebab apa you susah payah, you campaign, lepas tu bila sudah menang, you cakap okey lah, bye-bye. Satu, saya bukan orang politik, saya macam uncle, auntie semua. Saya orang biasa, cuma saya benci bila politik itu buat kita jadi orang bodoh. You dengar menteri, you ingatlah, you tengok menteri, you dengar menteri, kalau boleh, you nak rasa bangga lah ada menteri macam ini. Saya hidup makin lama dalam BN, tengok MCA, tengok UMNO, lagi tengok dengan menteri, lagi kita rasa bodoh. Lama-lama kita rasa bodoh, kita tengok menteri, kita tengok dia makin bodoh. Sebab itu saya kata, kalau orang macam kita tidak ambil tahu pasal politik, kita tak nak campur, lama-lama bukan saja menteri bodoh, kita pun bodoh, anak kita pun bodoh. Itu saja. Cuma bila kita sudah tukar kerajaan 2018, PA sudah menang, kita bagi peluang kepada kawan-kawan. Saya daripada awal sebut kepada kawan-kawan yang jadi menteri dalam pimpinan Pakatan Harapan, be careful dengan Tun Mahathir. Berhati-hati dengan Tun Mahathir. Sebab dia memang pandai, dia akan bagi you jawatan. Bila you bagi dia jawatan, satu hutang budi dengan dia, lepas tu dia buat ini pun you rasa malu nak tegur, you buat yang itu pun, dia kona sana pun you malu nak tegur. Lama-lama jadilah yang macam kita telah lihat. Daripada awal, walaupun pilih Pakatan Harapan untuk kita baiki balik negara, tapi pimpinan yang ada dalam Bersatu, dia lebih berminat soal kaum.
Dia kata kalau kerajaan Pakatan ini tidak ramai orang Melayu nanti susah. Jadi dia bawa katak masuk daripada UMNO masuk Bersatu. Lepas itu dia tikam sama kerajaan, jatuh kerajaan, bawa lagi PAS, bawa lagi Azmin dengan katak-katak dari PKR masuk. Kalau kerajaan tidak jatuh, kalau saya rasa PH boleh menang besar, saya memang tak nak campur politik sekali. I'm a businessman. Those who run business, you know it's best to run everything and leave the politics to these politicians. Sebab saya daripada awal beritahu kawan-kawan, kalau you ahli politik yang jujur, memang tak payah masuk politik sebab miskin. Gaji you dapat kena William lah. Gaji ahli parlimen 20,000. You kena bayar pusat khidmat, you kena bagi orang semua. Lama-lama tinggal 3-4 ribu untuk you, yang lain semua habis untuk servis konstitusi. Kalau kita kerja profesional, sebelum saya politik pun saya dah memang CFO. Gaji saya umur 30 tahun 40 ribu. Buat apa saya susah payah dalam politik? Sekarang saya 40 plus, lebih baik saya run my company. Lagi mudah, tak ada pening kepala. Tapi the problem with that, lama-lama bila menteri-menteri kita kurang cerdik, bisnes pun akan jadi problem. Macam yang kita ada sekarang. Semua yang dalam bisnes tahu bahawa kita akan mengalami recession. Selepas ini ekonomi kita akan jadi lagi kecil. Recession yang mungkin paling teruk. Sebab kita sudah lebih kurang, bukan kita sahaja, bukan Malaysia, satu dunia sudah lebih kurang 14 tahun print money. Dulu tahun 2008 ada masalah kewangan dunia. Siapa yang ingat dulu subprime dekat US? Bila ada subprime problem, bank mula bankrupt satu-satu dekat US. Jadi untuk bantu ekonomi US, dia print money, cetak duit. Sebab itu kita berada dalam 10 tahun senang dapat pinjaman, interest rate murah, kredit senang. Sepatutnya interest rate dia dah mula naik 4-5 tahun yang lepas, kemudian datang COVID. Bila datang COVID, dia kena print money. Satu dunia print money, cetak duit bagi. Kita semua tahu kalau cetak terlebih banyak wang, kalau terlalu banyak wang dalam satu dunia, lama-lama wang itu makin kurang nilai. Sebab itu, selain daripada inflasi, sebab perang, sebab masalah COVID semua, we are at an unprecedented period where we've had the longest run of easy money for almost 14 years. Sebelum ini tidak pernah ada, orang kata, economic cycle yang bertahan lebih daripada 10-12 tahun. 1997 kita ada krisis kewangan. 10 tahun kemudian depan kita ada krisis kewangan. Selalunya setiap 10-11 tahun mesti ada economic crisis. Sebab itu kita orang yang biasa dengan bisnes, you tahu, kalau masa untung you simpan duit, jangan belanja lebih-lebih, sebab lepas itu mesti dia jatuh. Kali terakhir the world has gone through this problem was 2008. This is coming to 15 years. And in 15 years, dia akan ada masalah ekonomi. Cuma masalah kita, kalau negara lain, dia sudah siap sedia. Dia ada reserve yang baik, mata wang yang kukuh, dia sudah ada pinjaman yang dia boleh buat, mana yang dia boleh potong, Itu masalah yang kita ada sekarang di Malaysia. Kalau kita buat bisnes, maksudnya
cash flow kita makin pendek. Bisnes you mungkin baik, buat untung, tapi your cash flow is getting shorter and shorter. Dan sebab cash flow you ada problem, you nak pinjam daripada bank makin susah, kredit you makin teruk dan makin. Itu keadaan yang Malaysia sedang hadapi sekarang. Orang pasal hutang, sebab dengan hutang yang banyak macam sekarang, kerajaan makin susah untuk berhutang, untuk bayar, cash flow makin turun. Bila sampai kita punya kemelezatan ekonomi, cash flow turun, dan we will be in big troubles. Orang yang dalam bisnes, dan saya rasa ramai yang dalam dewan ini mesti ada bisnes sana sikit, bisnes sini sikit. Kita semua kedua, orang macam kita orang biasa, kita bukan nak campur politik sangat.
友们，大家好。Pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Saya fikir antara sebab kenapa ramai pimpinan daripada keadilan Gongcenta, Baby, kenapa kita terus meneruskan perjuangan dalam fasa terkini adalah kerana semangat tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu ramai rasa letih dan kecewa. Ramai rasa kenapa bila kita susah payah tahun 2018 ramai-ramai keluar mengundi, kenapa perubahan yang kita mahukan tidak sebagaimana yang kita impikan. Saya juga rasa sangat marah dan kecewa. Kadang-kala bila kita nak buat sesuatu yang baik, ia mengambil masa, saudara-saudari. Anak-anak saya selalu ajar kita dalam hidup mau lawan syauran. Ya? Orang yang berhati bukan sahaja busuk, tapi tidak memikirkan tentang masa depan, tentang keperluan, tentang kebajikan rakyat. Jadi bila kita nampak senarionya, kerana kali pertama saya masuk bertanding tahun 2008, ketika itu di Kuala Lumpur, di Lembah Pantai. Sekarang pengerusi Majlis Umum saya di Permatang Pauh. Jadi saya nak bagi tahu, dia jalan yang sangat-sangat rumit dan lama. Tapi sekarang bila kita lihat hasil daripada undi rakyat tahun 2018, buat kali pertama saudara-saudari, bukan sahaja di Malaysia, di rantau Asia Tenggara. Anak-anak muda di sini, you must understand, you are witnessing history. There has not been one single former Prime Minister of a country semasa Suharto satu ketika dahulu pun tidak dimasukkan dalam penjara. Tapi Malaysia, bila kita berubah tahun 2018, bukan kali pertama. Kali pertama kita ubah sedikit demi sedikit, bukan? Mula-mula kerajaan negeri. Lepas tu kan rakyat dapat nampak mereka boleh ubah federal government. Dan bila dah berubah, kita mampu untuk menghukum seseorang yang bersalah melakukan rasuah. Kembali kepada mesej syauran, ajak anak-anak di sekolah, kalau curi kena ambil tindakan. Sama, no one is above the law. Whether you are Prime Minister, whether you are Minister, whether you are YB, whether you are Treasurer of Party, you are not exempt. And that is very important for Malaysia. Betul betul? Ini mesej penting saudara-saudari. Jadi pada saya, pertama, change matters. Every effort matters. Kerana itu dalam episod kedua, because 2018 baru episod pertama. You tengoklah apa cerita Romance of Three Kingdoms. Lama lah. Dia bukan kejam. Dia sangat lama cerita dan sejarahnya. Jadi kalau kita nak harap buat sekali terus ada perubahan yang positif, memang bukan cerita epik. Kita kena teruskan usaha ini. Jadi sekarang, kalau tengok pilihan raya di negeri Johor dan Melaka, bila anda semua, bila orang muda, bila pengundi atas pagar yang dahulunya ramai-ramai keluar mengundi, tak mahu keluar mengundi. You tak mahu, you marah, you merajuk, you rasa malas lah. Saya pun merasa marah, tapi saya tahu kalau saya tidak lawan, kalau saya tak berani, tahu siapa yang akan menang? You tahu, jangan tanya lah, jadi saya kena undi lah. Jadi bila kita tidak
Why? Because they have nothing to lose. Mereka bila dah nampak pemimpin ulung mereka masuk penjara, you ingat tak takut ke semua kaki tangan kerajaan? Tak takut ke semua pemegang jawatan? Everyone is scared because they know buatlah macam mana pun, duit banyak mana pun, one fine day you meet a judge that cannot be bought and you will meet your fate. Jadi pada saya rasa penting sangat buat kita untuk teruskan usaha ini. Malam ini kita bincang. Isu pertama adalah keluar untuk mengundi. Kalau peringkat keadilan, kita akan pergi menjelajah seluruh negara. Saya tak boleh masuk Sarawak je lah. YB Sani kita blok tak Sarawak? Oh, dia tak. YB Sani akan bantu kita campaign. Tapi saya tak boleh masuk negeri Sarawak. Negeri lain semua, saya boleh, insya-Allah. Dan kita terus bergerakkan. Tapi saya hanya satu suara. YB hanya beberapa suara. Saudara-saudari, kena pastikan kita ingat kawan-kawan yang lain. Kita nampak keputusan, hasil. Kita nampak bagaimana kerajaan, apa pun Malaysia dah tukar Perdana Menteri beberapa kali. Maksudnya, sekarang kenapa mereka pun kacau bilau, tak tahu bila nak panggil, nak adakan pilihan raya kerana mereka gusar kalaulah if they are not careful, nobody knows the outcome of elections. And the more voters from the age of 45 below come out and vote, mereka yang berumur 60 tahun ke bawah keluar mengundi, lebih banyak kerusi daripada pembangkang yang dapat dimenangi. Itu satu. Kedua, saudara-saudari, kita baru selesai dengan pandemik. Kita ada begitu ramai pelajar-pelajar yang menjadi mangsa akibat salah urus takbir dan sistem persekolahan yang tidak dibuka. Saya nak bagi tahu, kerana bagi masyarakat Cina, pendidikan itu sangat penting. Kita tahu anak-anak kita nak dapat gaji untuk masa depan bergantung kepada pendidikan yang berkualiti. Atas dasar itu, kalau lihat teras kempen Ayuh Malaysia, poin saya, ini bukan cakap kosong, saudara-saudari. Kita ada perancangan. Kita mahu memastikan pendidikan dalam negara bukan semata-mata berkualiti. Dia merapatkan jurang antara kaum sesama kita. Kerana sudah lama isu polemik Cina, Melayu, India, pada saya ini sudah tahun 2022. Semasa COVID menyerang, ada tak virus tanya sama ada anda Cina, Melayu atau India terlebih dahulu? Semua kena serang. The small and medium-sized enterprises, SMEs, semua terkesan. Bila gulung tikar, siapa yang kena halau? Sama juga. Tengok tangga gaji, tengok kedudukan dan pangkat kita dalam ekonomi. So dalam teras Ayuh Malaysia kita pilih satu, iaitu pendidikan bagi generasi TVET. Why do I mention this, ladies and gentlemen? Kerana di Malaysia, generasi kita perlu beri penekanan kepada mereka yang bersekolah, sama ada pendidikan teknikal ataupun vocational. Di negara Jerman, hampir 80% semua daripada generasi TVET. Saya percaya the focus is this, dan kita semasa mendapat peluang, ketika itu dah siapkan pun rang undang-undang untuk memusatkan TVET dalam satu jawatan kuasa. I mention this because this is not merely a political speech. This is a speech to ensure that the mission of Malaysia succeeds. I don't need to shout, I don't need to promise things that we have not fulfilled. Ladies and gentlemen, I'm here because I want the future to be better. I'm here because I don't want another kleptocrat, another failed leader. Dah lebih 60 tahun. Ya, mungkin
sempurna. Tapi kita hanya dapat 22 bulan, satu. Keduanya, kita dah banyak belajar. Dan kami yang ada di sini, kami dah lama bersama dan kami mahu perbaiki dan beri peluang yang lebih baik. Because clearly under this federal government, things are not being better. You know this. I don't need to say much. You understand from the impact it has. Dasar yang diperkenal. Dan bab ketiga yang saya nak sebut pada malam ini, saya nak cakap tentang bahaya apabila iklim yang ekstrim menyerang kehidupan kita. Daripada awal lagi tahun 2021 saya sebut, kita tidak perkenal dasar untuk benar-benar menyelamatkan warga, isi rumah daripada bahaya banjir, daripada bahaya cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Saudara-saudari, you look what is happening in Pakistan. Yes, Malaysia is a lot luckier. But remember, beberapa bulan sahaja apa yang menimpa di Selangor. Dan saya boleh katakan di Parlimen, mungkin yang tak dapat saudara-saudari nampak, yang sibuk dibuat oleh pimpinan Barisan Nasional is the blame game. When you talk about people's lives, I'll say one thing. Saya rujuk lagu, sebuah lagu seketika itu saya merupakan seorang remaja. Lagu Wings, a band bernafas dalam lumpur. Saya ingat bila kita berhadapan dengan banjir, dengan lumpur, dengan cabaran, orang tak tanya you parti mana sebelum banjir itu melanda rumah anda. Jadi pada saya, semangat ini yang kita mahukan. Yes, I come from keadilan, but I can assure you, when it comes to saving the future of the country, saving people's livelihoods, even if you were an MCA member, we never make any exceptions. Jadi saya rasa itu penting, because this is about governing the country. Of course I say lah, don't join MCA lah, join lah keadilan. I will say that, of course. Because keadilan, saudara-saudari, you must remember, mungkin tak ramai yang kenal dengan rapat. Tahun 1969, bila kita putuskan untuk wujudkan parti, kita pilih parti yang berbilang kaum. This was back in 1999. Kita pilih pimpinan yang ada di depan meja ini, bukan sekadar pimpinan yang mewakili parti Cina. We made sure we created, because inilah parti masa depan. 10 years down the line, 5 years down the line, do you think anyone will remember who Ismail Sabri is? No, they will not. Because orang yang kita ingat adalah orang yang dapat memperjuangkan idea bagi pembentukan, pengukuhan, penyatuan Malaysia. You can hold jawatan, tapi kalau kita tak mampu untuk menggarap kekuatan, membawa kepada pengenalan kurikulum, memastikan sekolah-sekolah, termasuklah sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, bersama dengan sekolah kebangsaan, bersama dengan sekolah agama, ini yang menjadi agenda kita bersama. Jadi pada malam ini, saya berharap saudara-saudari kalau pulang lepas makan, pulang dengan satu mesej utama. Please don't give up on Malaysia. We are working very, very hard. Every weekend, every weekday, kami cuba sedaya upaya untuk bertemu seramai mungkin rakyat Malaysia. I cannot do this, we cannot do this without you. Kalau nak lawan dalam pertemuan pilihan raya, kita buat sebaik mungkin. Kita buat dasar, tapi kalau tak menang, tak dapat kursi, bagaimana nak laksanakan? Jadi saya mohon pada malam ini, walaupun pelbagai cabaran melanda kita, first, for you guys who have ideas on policy, join us on the 30th of August. Kita buat di KL Pack, kita bincang 5 teras utama untuk ayuh Malaysia. Satu, dari segi bagaimana menjaga bumi. Kedua, pendidikan secara demokratik untuk semua.
Ketiga, generasi TVET. Keempat, kita ada juga perumahan yang mampu milik. Kita nak dengar pada rakyat juga. Because at the end of the day, kami bukan di sini merasakan kami tahu semuanya. Dan sudah tentu kita juga nak dengar daripada pemilik industri kecil dan sederhana bagaimana kita boleh menyelamatkan dan menghidupkan semula perniagaan di Malaysia. Now, saya nak tekankan di sini, bila kita bercakap tentang perniagaan, satu je masalah di muka bumi Malaysia. Kita tak banyak beri peluang kepada mereka yang berbakat. Kita banyak bagi peluang pada mereka yang ada kabel. So whether it is MCA, MIC or UMNO, I'm there because I audit in the Parliamentary Accounts Committee. So for me, for those of you who have joined MCA, it's not too late to come back to the right path. Yes. It's not too late. Why? Because we must understand, terlalu banyak sangat perniagaan di Malaysia ini disamakan dengan milik syarikat sebuah parti. We cannot do that. Kerana akhirnya dalam semua hal, dalam semua usaha, kita kena pastikan perniagaan SME diberikan bantuan sepenuhnya. Satu, pengenalan cukai gaji minima daripada awal. Saya nak sebut perbezaan antara apa yang diusul oleh YB Kula berbanding dengan YB Saravanan. Bila kita beri secara berfasa, saudara-saudari, first you show that you respect SMEs. You inform that yes, I nak naikkan gaji pekerja, tapi I buat secara berfasa. I don't just announce 1,500. I don't. Of course, we want workers to be fairly remunerated, tapi kita tak bulldoze tanpa menghormati apa yang terpaksa dilalui. Jadi gandingan ini kita perlu teruskan untuk memastikan kita bina Malaysia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. So that's one example which I feel is not spoken about enough. People talk, people condemn, but people rarely discuss in great detail. Saya harap malam ini merupakan permulaan, dan saya ucap terima kasih kepada YB William menjemput saya hadir. Saya tahu YB ada buat beberapa siri lain ya, untuk berkomunikasi, untuk bercakap dengan masyarakat setempat. Tapi saudara-saudari, the message is clear. If you don't come out to vote, then we are all doomed in the long run. So saya harap kalau kita jelas bab itu, kami bawa truk Ayuh Malaysia ke apa, yang penting semua kena sebaik mungkin keluar untuk mengundi. Dan percayalah, dalam kali ini, kalau kerusi kita dapat maintain pada jumlah 80 hingga 90, kita mampu membina kerajaan dengan penuh yakin. Tapi kalau kita jatuh, orang tak nak keluar mengundi, orang di Selayang kata boring nak keluar mengundi, sudah fed up, sudah malas. Jadi memang yang akan menjadi faktor utama adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional sekarang ini. Semua kes selepas kes Najib ditetapkan pada bulan September. That's why they want to precipitate the elections. So I ask of you, very clear message, very clear plans, insyaAllah, and we will unveil them one by one. But I think the main important thing is this: semua kerajaan dekat pusat dan negeri boleh perbaiki prestasi. Saya setuju. Syarat utama apa? Kita hormat pengundi. Syarat pertama apa? Kita hormat pengundi. We understand bahawa rakyat ada pendapat, ada pandangan. Kita buat keputusan dan kita laksana secara bersama. Setakat itu, saudara-saudari, saya harap malam ini menjadi permulaan. Saya akan jumpa untuk audit saudara-saudari. Nanti kali lain untuk keluar mengundi, jumlahnya kena tambah, insyaAllah. Dan semoga kita bertemu dalam keadaan seluruh rakyat menunjukkan minat balik kepada perubahan. Bukan semata-mata
masa depan. Syafan dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.